Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran ataupun tadabbur Al-Quran, juzuk yang ke-27. Juzuk yang ke-27, surah yang ke-54, iaitulah surah Al-Qamar. Dalam juzuk yang ke-20 ini ada 8 surah. Ada surah awal tu bagi dengan juzuk 26. Yang pentingnya ada 8 surah dalam juzuk ini. InsyaAllah kita akan sambung dari awal surah Al-Qamar. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Habis satu muka, tidur. Kita pergi kepada muqaddimah surah Al-Qamar. Muqaddimah surah apa dia kata? Surah ini diturunkan di Makkah. Dalam pimpinan sesat, dia pilih surah ini Makkiyatun, sebagaimana yang telah diputuskan oleh jumhur ulama. Jumhur ulama. Di mana mengikut dalam penjelasan ulama tafsir, dia kata surah ini turun sebelum hijrah 5 tahun. Sebagaimana kata di Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata laqad unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa inni lajariyatun al'ab. Aku masih lagi kanak-kanak sedang bermain, aku dengar Nabi baca balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Ayat 46 dalam surah kita ni, sebagaimana riwayat ini telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan juga berdasarkan kepada peristiwa terbelah bulan sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitulah sebelum hijrah 5 tahun. Maknanya ayat ini, surah ini Makkiyah, diturunkan di Makkah, mengandungi 55 ayat bittifaqi ulama'il addi. Mana ulama yang buat kajian tentang bilangan ayat sepakat mengatakan ayat dia 55 ayat. Tasmiyatus surah, nama surah ini dinamakan dengan surah Al-Qamar. Apa nak qamar? Bulan. Banyak dah kita, matahari sudah ada, langit bintang sudah ada, wan najmi. Sekarang ni kita sudah pergi ke kawan dia, iaitulah Al-Qamar, bulan dan bintang. Biasa kita sebutnya tu dah. Matahari dan bulan itu kembar dia. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan telah terbelahlah bulan.
yakni telah dekat masa datangnya berbanding dengan umur dunia yang telah lalu. Nak banding pendek dah kita tu. Mana kebanyakan mushaf, kitab-kitab tafsir menulis nama dia Al-Surah Al-Qamar. Ada juga setengah ulama menamakan surah ini dengan awal ayat, surah iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, dan direngkaskan dengan nama surah iqtarabatis sa'ah. Surah iqtarabat, tapi yang masyhurnya surah Al-Qamar. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Waqid Al-Laythi, Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi qaf wal Qur'anil Majid wa iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar fil fitri wal adha. Ini tanda ni pelajar-pelajar, ingat Nabi baca dua surah ini ketika solat hari raya fitrah dan hari raya adha. Kena pakai hafal belaka lah. Siapa nak jadi imam kena ingat. Yang pertama kena ingat surah mingguan. Surah apa? Surah As-Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan, untuk dibaca pada pagi Jumaat. Kemudian bila mari hari raya, kita baca surah Qaf dan surah Al-Qamar. Boleh juga, ada juga riwayat Nabi baca surah Sabbihis dengan Al-Insan. Ini dua tu. Jadi alhamdulillah, ini di antara muqaddimah. Kemudian apakah intisari surah ini? Seperti yang terkandung dalam muqaddimah pimpinan Ar-Rahman. Tengok kita. Intisari kandungannya memberi peringatan dan amaran dengan berbagai-bagai cara kepada golongan yang kufur ingkar. Pelbagai cara, lembut bagi, kasar pun ada. Yang pentingnya kita nak bagi tahu pada mereka tentang bahayanya tidak beriman, menentang Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memberi amaran dengan berbagai-bagai cara kepada golongan yang kufur ingkar, yang mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, serta mendustakan pula keterangan-keterangan yang berhubung dengan hari kiamat dan segala yang akan berlaku pada hari itu ada berlaku. Kemudian ditegaskan bahawa tiap-tiap perkara akan mencapai kesudahannya yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, iaitu yang benar akan berakhir dengan kejayaan dan yang salah buruk padanya. Di akhirat esok itu je. Siapa dia baik atas dunia, insya-Allah dia selamat di akhirat. Untuk menyedarkan golongan yang masih berdegil dalam keingkaran dan kekufurannya, lalu diceritakan perihal nabi-nabi yang telah lalu dan kaum masing-masing, serta balasan buruk yang telah didapati oleh golongan yang ingkar semasa mereka hidup di dunia, selain daripada azab seksa yang disediakan untuk mereka di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kekuasaannya yang mutlak. Allah menciptakan tiada sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan, dan cara melaksanakan apa yang dikehendakinya hanyalah dengan satu cara sahaja, iaitu cepat jadinya seperti sekelip mata. Kun fayakun. Kemudian diulangi amarannya kepada golongan yang ingkar, bahawa mereka akan ditimpakan dengan akibat yang buruk jika mereka masih berdegil dalam keingkarannya, kerana tiap-tiap perkara yang mereka lakukan adalah tertulis dalam kitab suratan amal, dan tiap-tiap perkara yang kecil dan yang besar tetap tercatat. Surah ini diakhiri dengan menerangkan balasan yang sebaik-baiknya yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman,
dan beramal saleh, yang tetap mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman surga yang indah permai, di tempat yang sungguh bahagia, di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya, lagi yang berkuasa melakukan apa jua yang dikehendakinya. Itu muqaddimah dan intisari kandungan. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kita nak baca. Tengok ayat yang pertama, surah Al-Qamar, surah yang ke-54, juzuk yang ke-27, diturunkan di Makkah, 55 ayat. Nah, menarik. Dia punya fakta. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Telah hampir saat kedatangan hari kiamat, yakni telah dekat masa datangnya berbanding dengan umur dunia yang telah lalu. Nak banding umur dunia berapa lama? Berapa lama dah? Zaman Nabi Nuh saja berdakwah saja dekat 1000 tahun. Lepas tu Nabi-Nabi lain berapa jauh dia punya jarak. Ini dia panggil dekat dari sudut masa. Iqtarabatis sa'ah, dekat dah kiamat. Maknanya itu dia dari sudut iqtirab zamani, tempohnya dekat. Banyak Allah Ta'ala sebut, contohnya dalam surah Al-Anbiya, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah hampir bagi manusia ini kira-kira audit amalan mereka, sedang mereka sedang lalai, leka, berpaling tak mau beriman. Dalam surah Al-Ahzab ayat 63, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Apa yang kamu tahu? Boleh jadi kiamat itu dekat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Nabi buat macam ni. Bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Maknanya dibangkitkan aku dan jarak dengan kiamat itu macam dua jari ni. Jari ni dekat, tak ada hak tengah. Maksud dianya, tidak ada lagi nabi selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan nabi lain ada lagi. Nabi nak akhirul anbiya wa khatimah, dan penutup bagi segala nabi. Maka tak ada lagi nabi lepas dia. Artinya kiamat sudah hampir. Seorang pengkaji nama dia Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini banyak risalah dia pelik-pelik. Dalam risalah-risalah dia pelik, Suyuti ni dia tulis sebuah kitab, nama dia Al-Kashfu fi Mujawazati Hadhil Ummatil Alf. Pendedahan bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan berlalu selebih daripada 1000 tahun. Maknanya sebelum di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan sampai ke kiamat 1000 tahun. Wasaqa fiha ahadits wa riwayat. Dia bawa hadis-hadis, riwayat-riwayat menunjukkan umat ini lebih daripada 1000 tahun. Imam Suyuti ketika dia menulis kitab ini, mengumpulkan hadis-hadis ini, dekat dah dengan 1000 tahun tu. Sebab dia mati pada tahun 911. 911 mana sudah masuk kurun yang ke-10. Jadi dia tulis 1000 tahun. Dan ada lagi lah, setengah ulama ni ambil pandangan Suyuti lah, dia kira tarikh kiamat bila-bila. Kita kata tak boleh. Tak boleh nak menetapkan tarikh kiamat, sebab maudhu' nihayatul alam, maudhu' berakhirnya dunia ini, wa tahdid miqat as-sa'ah, penetapan tarikh kiamat adalah perkara-perkara yang duduk di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla,
Allah Ta'ala tidak dedahkan kepada sesiapa. Malaikat pun tak tahu. Nabi SAW juga tidak diberitahu. Maka kalau manusia di akhir zaman tahu, kita kata min asatir riwayat, termasuk dalam kisah-kisah dongeng dan riwayat-riwayat yang tidak jelas. Banyaklah penulis-penulis, contohnya Harmajidun, dia tulis akan berlaku peperangan yang besar di antara hak dengan batil. Ini di antara pegangan puak-puak Nasara dengan Yahudi. Dan bagi kita umat Islam, kita beriman kiamat itu akan berlaku, dan sebelum berlakunya kiamat terdapat asyratus sa'ah. Tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Tapi bila tidak tahu. Andaian-andaian banyak yang tak jadi. Ada orang andai begitu, andai begini. Orang putih pun buat andaian juga. Dia andaikan kiamat ini berlaku pada tahun 2012 yang lalu. Percaya juga kita pun, Masya Allah, kan? Setengah-setengah kumpulan ini duduk pegang dengan kira-kira yang dibuat oleh Imam Suyuti. Dia kata tarikh kiamat akan berlaku sekian-sekian, tapi semua kira-kira itu sudah berlalu, sampai hari ini belum kiamat. Kita mengatakan masyarakat ni suka nak tahu benda-benda mustakbal, benda future, benda masa depan, maka timbullah ramalan-ramalan. Bagi kitanya, nak ganti ramalan itu dengan kita kumpul, kita baca hadis-hadis tentang asyratis sa'ah, tentang al-fitan wal malahim yang dikumpul oleh para ulama Islam. Kita akan jumpa tanda-tanda. Di antara buku yang ana khatam, untuk maklumat para pelajar dan para penonton sekalian, sebuah buku nama dia Nihayatul Alam, yang diterjemah dengan nama Berakhirnya Dunia Ini. Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini. Ana dah baca kitab, dikumpulkan lebih kurang 130 lebih tanda-tanda kiamat yang kecil dan pertengahan. Kemudian akan datang tanda kiamat besar, bermula dengan Zuhurul Mahdi, Khuruj Dajjal, Nuzul Isa, Nabi Isa turun dari langit, kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Lepas tu bertalilah, terus berlakunya kiamat. Yang penting bagi kita jangan gopoh. Kiamat ni kalau tak mari yang besar apa, dia mari yang kecil. Iaitulah bila mati seorang manusia, bermulalah kiamat bagi dia. Dan Nabi kita SAW ajar kepada kita jangan mengalah. Baca hadis hari kiamat pakai duduk dalam surau, tak keluar-keluar. Bertapa dah kita, jangan. Sebab Nabi kata apa? In qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilatun fa in istata'a la yaqum hatta yaghrisaha falyaf'al. Contohnya nak berlaku kiamat dah. Kita nampak tanda-tanda, tapi tangan kita ni ada fasilah. Fasilah ni anak benih pokok tamar contoh. Kita ada pegang. Nabi kata pacok, aneh juga. Dia kata lepas campur je lah esok kiamat. Letak. Itu menunjukkan bahawa tidak boleh berhenti beramal, bekerja walaupun alamat kiamat sudah ada. Ini tidak, ni tak ada kiamat lagi tu berhenti dah. Ada sekumpulan kawan-kawan kita ni ana dapat maklumat. Satu kumpulan tak nak sebut nama negeri. Puak-puak dia ni hidup dalam bukit dah. Kononnya akan berlaku hal majdun, akan berlaku peperangan besar. Waktu perang tu minyak habis, kapal terbang tak naik dah, kereta kebal tak bergerak, maka puak dia duduk pegang kuda sekarang untuk nak perang. Kita kata baguslah, tapi jangan sampai mereka duduk dalam hutan, duduk dalam bandar. Kita ada majlis ilmu, majlis taklim, majlis pengajian. Kalau duduk lautan, nak taklim pun tak ada, internet nak mengaji online pun tak dapat. Jangan duduk gopoh sangat. Baik, kita pergi kepada ayat kita. Dan terbelahlah bulan. Iqtarabatis sa'ah, satu. Yang kedua, wansyaqqal qamar, terbelahlah bulan. Bila berlaku cerita ni? Tengok dalam nota di bawah. Kitab kita ni bagus walaupun dia kecil, ada nota di bawah. Menurut hadis-hadis yang sahih, tengok nota 1710. Menurut hadis-hadis yang sahih, bahawa bulan telah terbelah dua. Sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu telah disaksikan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya serta kaum musyrik penduduk Mekah. Begini.
Puak-puak kafir ni, dia mari jumpa Nabi SAW minta cabar. Kalau betul Muhammad, belah bulan. Sedap ayat dia. Maka Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah, bulan akan terbelah. Tunggu malam ni. Tunggu. Bila malam ni terbelah, malam yang terbelah tu, mengikut dalam kitab sejarah ni, katanya 5 tahun sebelum Nabi kita hijrah peristiwa ini. Maka orang kafir boleh tengok bulan belah dua, sebelah di atas Safa, di atas Marwah ni, atas Jabal Abi Qubais, bukan? Itu cerita yang ada. Mana riwayat ini telah diriwayat oleh jam'um minas sahaba seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Huzaifah, Ibnu Umar, Anas dan lain-lain. Bila berlaku peristiwa ini, Nabi SAW beritahu, "Ashidu." Nabi kata, tengok. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, wa huwa fis sahih. Tengok. Jadi orang kafir tengok bulan sebelah sini, sebelah sini. Macam-macam lah kalau kita baca dalam buku sejarah. Tengok dalam buku sejarah Mekah yang ada tulis tu, berlakunya peristiwa itu di atas Jabal Abi Qubais. Jabal bukit istana sekarang ni. Tak bukit. Ada riwayat cerita, tapi cerita ni tidak betul. Cuma diceritakan orang. Dia kata bulan terbelah, dia keluar masuk sebelah, masuk dalam apa ni, lengan baju Nabi Alid ni keluar, sebelah masuk sini. Kita kata taklah siapa begitu. Tapi bulan terbelah tu ditengok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditengok oleh para sahabat dan orang kafir pun tengok. Orang kafir pun tengok. Maka ada orang kata tak betul ni riwayat ni. Bukan tak betul hak masuk dalam baju tadi, memang tidak sahih. Tapi hak bulan terbelah tu, sedangkan sudah ada Allah Taala sebut insyaqqal qamar, bulan terbelah. Sehingga ada yang mengatakan insyaqqal qamar inda sa'ah. Bila nak berlaku kiamat esok, baru terbelah bulan. Maknanya tak berlaku lagi lah. Kan? Maknanya tidak berlaku lagi. Sebagaimana riwayat daripada Hasan Basri dan Atha, dia kata maksud ayat ini bulan akan terbelah dekat nak kiamat esok. Kita kata tak. Ramai ulama telah menafsir, menceritakan bahawa peristiwa ini sudah berlaku. Kalau nak berlaku pula akhir kiamat, itu kuasa Allah Ta'ala. Tapi peristiwa mukjizat Nabi ini sudah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata, dia kata tak betul ni. Kalau betul, takkanlah para ahli sejarah, ahli-ahli falak non muslim lain daripada Arab tak tulis benda ni. Sedap juga cerita dia. Maka jawab kepada syubhat ini dengan cerita, dia kata wallahu alam, boleh jadi Allah Taala perlihatkan bulan terbelah ni kepada kelompok yang ada depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nak tunjuk yang minta buktinya puak kafir ni, puak Quraisy ni. Itu satu jawapan. Ada juga jawapan yang mengatakan bahawa berlakunya peristiwa itu di Mekah, sedangkan orang-orang ulama falak di negeri lain masih lagi bulan belum naik ataupun matahari masih ada, belum malam lagi. Wallahu a'lam, ataupun terlalu tengah malam mereka sudah tidur. Kita mengatakan bahawa peristiwa ini telah berlaku, alhamdulillah, menjadi bukti. Sekarang ni pula orang tunjuk pula apa nama NASA, kan? Dia kata NASA naik dengan satelit itu, dia nampak ada garisan terbelah bulan. Kita kata wallahu alam, biarlah perkara-perkara saintifik, benda-benda yang macam ni biar ada hitam putih daripada para pengkaji saintis Islam yang bukan Islam yang boleh kemukakan. Kitanya percaya, yakin, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, berlakunya bulan terbelah. Sudah terbelah bulan itu. Cuma khilaf ulama tafsir sebelah, ada kata sebelah akhir zaman. Ramai ahli-ahli tafsir dan juga ahli tarikh telah mengatakan peristiwa ini telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Kita pergi pada ayat. Itu muqaddimah baru tu. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
dan kaum musyrik Mekah itu, jika mereka melihat sesuatu mukjizat, dia tengok dari depan mata dia sendiri. Nak tengok bulan belah, belah bulan. Nak tengok apa? Nabi kita minta doa Allah Taala jadi. Patutnya dia berimanlah sebab dia minta. Kan? Tapi malangnya mereka berpaling engkar sambil berkata, wa yaqulu sihrun mustamir, ini adalah sihir yang terus menerus berlaku. Muhammad ni dia panggil legasi, penyambung ahli-ahli sihir zaman dulu. Siapa dia? Semua nabi-nabi dulu telah dituduh sihir, sahirun, kadzab, pembohong. Dia kata ini siri-siri pembohongan, siri-siri ahli sihir zaman dulu sudah ada. Apa nak kata? Itulah dia kata malang nasib mereka bertemu dengan Nabi tapi tak beriman. Alhamdulillah, walaupun kita tak jumpa dengan Nabi sewaktu hidup, insya-Allah Nabi telah berjanji, wa ana faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Yang penting bagi kita beramal dengan sunnah, insya-Allah sampai kita ke kolam. Tapi kalau kita buat benda-benda perkara-perkara bid'ah, duk reka-reka ibadat yang tidak ada dalam tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang ni sudah berwuduk, mereka terhalang daripada sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa ni, sihir terus menerus, tak habis-habis perangai apa ni. Ayat yang ketiga, wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir, dan telah menjadi adat mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat yang dibawanya. Tak usah kata apalah, puak ni memang puak kekah kepala, tak reti bahasa, duk kira lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun jelas depan mata dia, kan. Serta ini punca dia. Menurut hawa nafsu mereka. Tu hak punca besar rusak. Sedang tiap-tiap perkara tetap menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua benda tu berlaku dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah, nota 17-11, yakni tiap-tiap perkara akan mencapai kesudahannya yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang benar akan berakhir dengan kejayaan dan yang salah buruk padanya. Na'udzubillah, yang salah. Makanya kita ada. Setiap benda akan berlaku kullu amrin mustaqir, maknanya tajri majral hikmah, berlaku mengikut hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana kita akan duduklah di atas kebenaran walaupun ditentang oleh orang. Tak semestinya ramai. Kadang-kadang pengikut kebenaran ini tidak ramai. Dalil, tengok zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai yang ikut dia di Mekah, berapa ramai yang ikut Abu Jahal. Ramai ikut Abu Jahal. Sama juga di mana-mana pun nabi-nabi terdahulu sama. Nabi Ibrahim berapa orang yang ikut dia? Kan? Nabi Lut berapa orang? Pakai bini dia pun tak pakai juga. Allahul musta'an. Tapi ingatlah bahawa fa amma zabadu fa yazhabu jufa. Buih-buih ini akan hilang begitu saja. Yang kekalnya apa? Al-haqu akan kekal. Masya-Allah, tabarakallah. Maknanya pertemuan hak dengan batil akan berterusan. Biarlah kita bersama dengan al-haq bila saja, di mana saja kita berada, insya-Allah. Ayat yang keempat. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Tengok, perhati surah Al-Qamar ni dia ra belakang. Ra. Kan? Mustaqir, mustamir, muzdajar. Dan demi sesungguhnya telah sampai kepada mereka dengan perantaraan Al-Quran sebahagian dari kisah berita mengenai umat-umat yang telah lalu. Sampai dah maklumat. Dia pun lalu pergi Syam, pergi ke Yaman. Dia tengok kesan-kesan peninggalan bagaimana orang dulu. Sudah sampai. Ia mengandungi perkara-perkara yang cukup untuk mencegah mereka dari perbuatan kufur engkar itu.
Dia tengok dah. Tapi nak kata apa? Main yang kerah pada ikut nafsu, tak dengar kata, kan? Maka itulah kerugian bagi merekanya sampai bila-bila, sampai Allah kata apa? Tengok ayat 5. Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Yang demikian itu ialah pengajaran yang cukup sempurna. Hikmatun balighah. Hikmah yang besar. Dalam pada itu, segala peringatan dan amaran tidak akan mendatangkan faedah kepada mereka yang berpaling daripadanya. Tak dapat. Allahu Akbar. Apa makna hikmah? Hikmah mana apa? Tanda pelajar-pelajar. Kalau kata hikmah itu, ulama kata antad'a syai' fi mawdi'ihi. Kita letak satu benda kena pada tempat. Itu nama dia hikmah. Kan? Hikmah ni letak perkara itu kena pada tempat dia. Kalau orang buat rumah dia panggil makan siku, kena pada lain dia. Itu dia panggil hikmah. Maka hikmatun balighatun, kemuncak kepada kemuncak kepada kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah, tanda para pelajar, hikmah Allah taala fi tasrifil umur, dalam mentadbirkan urusan alam ini. Itu hikmah Allah taala. Hikmah Allah taala fi sun'ihi, di dalam penciptaan. Allah nak cipta manusia jalan atas kaki. Allah Ta'ala cipta lembu jalan 4 kaki. Allah Ta'ala ciptakan ular jalan atas perut. Nak kata apa? Boleh je dia jalan. Allah Ta'ala cipta kura-kura duduk dalam rumah. Dalam rumah. Suka tengok. Sekali kita tengok kura duduk main tepi air, mari buaya nak makan dia. Ngak kekal tak mampu. Kata sedih. Tak boleh makan dia kura. Pasal Allah Ta'ala buat kura duduk dalam rumah dia. Kan dalam kawalan. Itu hikmah Allah Ta'ala cipta. Dan juga hikmah Allah Ta'ala telah menghantarkan rasul-rasul. Allah tahu manusia ni perlu pada pembimbing, maka dihantarnya rasul alaihi wassalatu wassalam untuk menyelamatkan manusia. Tapi nak kata mana? Main dengan kerah kepala, tak reti bahasa. Dia lawan pula rasul, dia tuduh pula rasul macam-macam. Kita kata nasallallahu salamata wal afiyah. Maka marilah kita yakin dan percaya dengan Al-Quran yang diturunkan ini hikmah, mengandung hikmatun balighah, hikmah yang cukup mendalam. Allah Ta'ala bagi kepada kita supaya kita ikut apa yang diperintahkan. Tuhan kata apa? Fama tughnin nuzur. Hok aku hantar kepada kamu ni comel, lawa, molek. Kamu tak faham? Aku hantar Rasul supaya menjelaskan. Tapi apa boleh buat? Fama tughnin nuzur. Segala peringatan dan amaran tidak mendatangkan faedah kepada mereka yang tak dengar kata, yang berpaling daripada beriman. Mereka ni binasa. Na'udzubillah. Takutnya kita dengar cerita apa ni. Tengok ayat yang ke-6. Fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Oleh itu, berpalinglah daripada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah dihiraukan. Ayat ini bila para jemaah sekalian, bila telah kita bagi nazir, kita bagi peringatan, bagi amaran, bawa Quran, bawa hadis, bawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba orang tak dengar kata juga. Orang tak hirau juga. Orang tak peduli juga dengan dakwah kita. Allah kata, fatawalla anhum, tinggalkan mereka. Habis masa musuh tu, pergi cari orang lain pula. Mana dakwah ni jangan tumpu satu benda. Tak jadi sini, kita kena pergi lain. Kan? Ada orang yang tak subuh di sini, subuh di sini. Jadi kita jangan duduk Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Jangan duduk, orang Kelantan kata, jangan duduk tumah satu tempat. Maknanya, kira hak ni ya juga. Jadi tak jadi pun. Tak, strategi mesti berubah. Barulah kita jadi. Allah kata apa? Berpaling dari mereka dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dihiraukan. Ingatlah masa malaikat menyeru pada hari kiamat kepada perkara-perkara yang tidak diingini oleh orang yang bersalah. Ingat, hari kiamat esok Allah Ta'ala akan panggil.
Malaikat akan menyeru pada hari itu. Apa jadi? Tengok. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Pada saat itu masing-masing dengan keadaan menunduk pandangannya. Macam orang bersalah hari ni. Dia pakai baju warna oranye tu kak, gitu jalan dah. Tutup muka. Itu bayangan dia dunia, belum tentu lagi bersalah, baru ditangkap, dibawa ke mahkamah. Mungkin jadi di mahkamah dia akan lepas. Tapi hari akhirat jangan harap. Saya ke geng-geng kafir tak ada harapan nak lepas. Orang-orang yang beriman insya-Allah kita akan lepas bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syafaat kaum muslimin insya-Allah. Hari kiamat esok jangan. Pandangan menunduk ya. Kerana ketakutan. Yakhrujuna minal ajdasi, keluar dari kubur, ka'annahum jaradun muntashirun, seperti belalang yang terbang bertebaran. Macam belalang dia keluar, sehari dia hari hujan keluar bertabur ni. Itu macam belalang. Tu hebat bandingan so kita nampak. Muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Allahu akbar. Masing-masing dengan cepatnya menuju kepada penyeru itu. Yauma yad'u yauma yad'u da'i, bila malaikat panggil, "Woi, mari semua." Tiup serunan sangkakala pipe Israfil tiup, zom, keluar semua, hok dalam kubur bangun habis. Allahu akbar. Cepat. Masya-Allah. Pada saat yang demikian, kita dengar apa takut. Yaqulul kafirun, orang-orang kafir berkata, hadza yaumun 'asir. Inilah hari ini ialah hari yang sangat sukar. Mau apa lagi? Menyesal tak berguna. Kata orang nasi sudah menjadi bubur, bekas dia jadi bubur, nasi sudah masuk dalam tandas, sudah. Tak nak undang tukar tak boleh. Nak modify tak boleh. Duduklah kamu dalam keadaan yang begitu dahsyat. Nauzubillah. Baik. Kepada jemaah sekalian, dalam ayat kita ni, ayat 6, 7, 8 ini, Allahu Akbar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ayat ini nak tasbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak mensabarkan, menenangkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ya Rasulullah, sabarlah. Kamu dah menjalankan tugas. Kamu dah menyampaikan kepada manusia. Kamu dah menyampaikan kepada umat. Tapi apa boleh buat, mereka tak dengar kata. Mereka kena kerah kepala. Fala tahzan. Tak usah sedih. Tak usah duka cita. Kamu dah menyampaikan, dah menegakkan hujah. Biarlah ia menentukan mereka pada hari kiamat. Maka berhenti setakat tu. Fatawalla anhum. Tanda para pelajar. Kemudian istanafa hadisan jadidan, Allah Ta'ala mula satu episod percakapan yang baru, bermula di yauma yad'u da'i. Kita tadabbur di sini insya-Allah secara ringkas. Kalau nak panjang apa boleh, kita ringkas-ringkas jelah. Dalam ayat ini, ayat 6 sehingga 8, tanda. Ulama tadabbur kata Allah Ta'ala sebut di sini qarabata asyara mufradat mutasalsilat. Ada 10 ataupun 11 mufradat. Mufradat ni setiap lafaz itu ada maksud dia tersendiri. Lebih kurang 10 lebih. Kita baca kita tak perasan. Kita kata yauma yad'u da'i ila syai'in nukur khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Ingat, bagi pelajar-pelajar hafal Quran ni, ada satu lagi yaumun 'asirun, ada ya. Ya sini tak ada ya. Dalam surah Al-Qamar ini tidak ada ya. Yaumun 'asir. Baik, dalam 3 ayat ini ada 10 ataupun lebih 11 mufradat. Kita ambil satu-satu cara ringkas. Yang pertama Allah kata yauma.
pada hari. Hari mana tu? Pada hari yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi atas dunia ni kalau mu nak lawan aku, mu nak apa ni, nak balas dengan kita, silakan. Tapi yauma, pada hari apa ni, yad'ud da'i. Pada hari kalimah yaum menunjukkan tahdid, satu amaran, dan juga digunakan kalimah nakirah menunjukkan takhwif, menakutkan. Yauma, ingat satu hari. Kita ni macam tu juga. Kalau kita nak marah orang, tak apa, buatlah nak buat gawat, satu hari kau akan tengok. Ingat ada tak? Kita kata satu hari mu akan tahu ke mana hujung jatuhnya. Itu dia panggil amaran. Mana kita bagi amaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala gambarkan hari mana tu? Hari yad'ud da'i. Pada hari malaikat akan menyeru. Hari apa tu? Tanda pelajar. Malaikat yang menyeru ini, ada ulama kata Israfil. Israfil tiup suruh nafas, semua bangun. Satu kali tiup je, bangun belakang. Ada ulama kata tiup ni 2 kali. Tiup yang pertama mati. Tiup yang kedua ni hak ni bangkit semua. Ada setengah kata 3 kali tiup. Dia panggil nafkhatus sa'qah. Tiup yang pertama tu orang jadi pening habis. Tiup yang kedua mati, tiup yang ketiga baru bangun. Wallahu alam, yang pentingnya kita nak ada apa ni, Israfil meniup serunai, pada waktu itu bangun habis orang. Yang ketiga, ila syai'in. Allah kata penyeru yang menyeru pada perkara satu benda. Perkara apa tu? Syai', satu benda yang tidak diingini akan berlaku. Maka syai' ini juga nakirah, bahawa satu benda menunjukkan satu benda yang besar. Kita akan tengok satu benda nanti. Itu dia panggil amaran. Satu hari mau tengok aku akan buat. Maknanya ini amaran. Ayat ini amaran. Kalau Allah kata syai', cukup dah. Tapi Allah Ta'ala sebut lagi, yauma yad'ud da'i ila syai'in. Satu benda yang akan berlaku. Mu akan tunggu dah. Jangan cepat, jangan nak apa kerah kepala, kan. Yang keempat, tanda yang keempat, syai'in nukur. Apa makna nukur? Satu benda, perkara yang tidak diingini. Syai' satu benda. Nukur yang tidak diingini. Ai munkarun azim. Suatu benda besar yang orang tak nak tengok dia. Bila dibangkit hari kiamat esok, terkejut belaka. Man ba'asana min marqadina. Siapa dia bangkit kita ni? Kita duduk dalam tanah molek-molek dah. Bangun pula. Itu. Yang kelima, khusya'an absaruhum. Pada saat itu masing-masing dengan keadaan menunduk pandangan kerana ketakutan. Dalam suratul Qalam Allah kata khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khusyuk mana tunduk, bukan khusyuk orang mayat sebenarnya. Khusyuk pakat tunduk belakang, tak berani nak akak kepala. Takut. Khusya'an absaruhum. Yang keenam, yakhrujuna minal ajdath. Bila mereka keluar dari kubur. Ajdas jam'u jadas, dengan mana? Kubur. Keluar daripada kubur. Dalam keadaan takut, belakang tunduk kepala. Yang ketujuh, ka'annahum jaradum muntasir. Seperti belalang yang terbang bertebaran. Belalang yang terbang bertebaran. Jarad ni belalang kena belakang dah. Dia makan belakang, hok pergi, hok pasal. Dia ke belalang habis lebih. Macam belalang keluar. Yang ke-8, muntasir. Muntasir maknanya tersebar, keluar semua sekali. Bukan kata al-haya awil ba's, nusyur, bagaimana bangkit semula. Ada katanya mutafarriq, muntasir dengan mana mutafarriq, pecah bukan habis. Tak cari dah mana mak, mana ayah, mana suami, mana anak, tak ada siapa cari. Masing-masing bawa diri. Allahu akbar. Ayat yang ke-9 Allah kata,
muhti'ina ila da', masing-masing cepat berlari menuju ke tempat yang dipanggil. Oh, keluar mari sini belaka, pakai pergi belaka. Itu dia panggil muhti'in ila da', dalam keadaan cepat serta takut. Oh, Masya Allah, tabarak. Allahu Akbar. Yang ke-10, ila da'i, zahibu ila jati saut, dia pergi di mana tempat suara memanggil. Pergi tempat. Tak pali-pali dah, pakai hunggar pergi belakang. Yang ke-11, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Allahu Akbar. Orang kafir pada hari itu mengatakan bahawa hari ini beratlah kita. Hari ini hari sukar. Ammal mu'minun, tanda tuan-tuan, ada orang yang beriman walaupun susah tapi mereka duduk di bawah rahmat Allah Ta'ala. Ada di kalangan kita yang duduk di bawah aras, di bawah bayangan teduh pada hari kiamat, seperti dalam hadis sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi, 7 kumpulan yang duduk di bawah bayangan yang Allah Ta'ala akan teduhkan mereka. InsyaAllah kita termasuk di kalangan orang yang diteduhkan nanti, insyaAllah. Orang mukmin, Allah kata apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang mukmin, Allah Ta'ala akan tetapkan pendirian dia. Tak goyang, kata orang, bangun tak takut. Jumpa sirat, lep macam kilap nyambar. Masya Allah. Di dunia pun tak takut, di akhirat juga tak takut. Tanda surat Ibrahim ayat 27. Alhamdulillah, tamatlah kita ciri-ciri, cerita-cerita episod bagaimana manusia nanti akan dipanggil pada hari kiamat ke tempat perhimpunan dalam keadaan segera. Tamatlah kita 8 ayat. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-9, iaitulah kisah beberapa umat yang terdahulu. Kazzabat qaublahum qaum Nuh. InsyaAllah dalam jalsah kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.